استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. فقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا، أو كما قال. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه المجلس كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin muslimat, tetamu Allah yang dimuliakan, bakal ahli syurga yang dinantikan, ahli zikir yang dirindukan, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan inayahnya dapat kita bersama-sama lagi berkumpul dan berhimpun dalam satu majlis, namanya majlis ilmu atau majlis zikrullah ataupun Raudatul Jannah. Ya, lebih-lebih lagi kita berada pada tanggal 4, pada tanggal 4 Jamadil Akhir. Jamadil Akhir. Lepas itu Rajab, Syaban, Ramadan. Dan hanya 3 bulan lagi kita akan bertemu dengan Ramadan yang kita rindukan. Maknanya masa dah berlalu cepat. Jamadil Akhir. Jadi moga-moga kita mempersiapkan diri untuk kita berusaha mendapatkan Ramadan. InsyaAllah. Jangan lupa pula. Dia galit-galit. Dah boleh lentas negeri daerah ni tuan-tuan. Dia galit je. Galit pasal apa? Sibuk nak bercuti sana bercuti sini, lupa tentang kita, iaitu amalan kita ba'dal maut. Amalan kita selepas
kematian kita. Maka bersiaplah kita insya-Allah. Fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah kita untuk melakukan kebaikan. Insya-Allah moga-moga Allah memberikan kekuatan dan kesihatan yang baik agar dapat kita meneruskan kesinambungan kita, diberikan kesempatan oleh Allah SWT hidup di atas muka bumi ini dengan melakukan sebanyak-banyak mungkin kebaikan yang boleh kita ambil. Antara perkara yang paling kita jangan tinggal dalam sehari semalam, kehidupan kita seharian, 5 perkara jangan tinggal. Pertama apa dia? Majalisatus soleh. Jangan kita tinggal duduk dengan orang soleh, orang baik-baik, orang yang diredai oleh Ta'ala, orang yang sentiasa mengajak kepada kebaikan dan mengingatkan kita jangan ataupun meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Itu kalau dapat kawan yang rupa tu, jangan tinggal. Jumpa kawan, Ji, apa khabar? Dah makan belum? Yang itu 2-3 kali boleh fikir. Nak teruskan ke ataupun nak tinggal? Ji, macam malam ni tempat bagus. Okey. Yang kawan-kawan kita kan? Haji Haji tak ada kawan macam tu Alhamdulillah, tahniah. Ji, malam ni jangan lupa kuliah. Ji, malam ni ada talaqi Quran. Boleh tak? Ji, malam ni pot baik, Ji, pot bagusnya. Jam. Jadi pilihlah tuan-tuan. Kita nak pilih yang mana. Kawan tu ramai. Jadi kalau ada kawan-kawan yang mengajak kepada mungkar ni tuan-tuan, dengan umur-umur yang diberi kepada kita ni tuan, tinggallah. Tinggalkan kawan rupa tu. Bukan suruh bermusuh, tak, tinggalkan sebab dia merosakkan kita. Takut kita dalam keadaan hujung-hujung usia Allah Ta'ala cabut nyawa dalam keadaan kita buat maksiat. Wa iyazubillah min zalik. Kita takut hak tu. Kita dah beramal lama-lama sebab Nabi kata innamal amalu bil akhir. Allah Ta'ala akan hitung, Allah Ta'ala melihat amalan kita yang terakhir, bukan amalan yang awal-awal. Awal-awal ni Allah Ta'ala bagi peluang, yang terakhir tu husnul khatimah wa su'ul khatimah. Sama ada kita mendapat kematian yang baik ataupun kematian yang buruk. Jadi jaga hati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua apa kata Nabi? Iaitu wa qiraatul Quran. Jangan tinggal baca Quran. Kita ni dah malam, dah waktu-waktu senja ni, dah masuk isyak kita ni, jangan tinggal. Bila kita nak tidur, jangan tinggal surah Al-Mulk. Paling kurang pun baca Qul Allah, Qul a'udzu bifalaq, Qul a'udzu binnas. Itu paling kurang. Sehari itu jangan tinggal baca Quran. Jangan tinggal. Itu dia. Sebelum tidur tu kalau boleh, bacalah suratul Mulk. Tak dapat, bacalah suratul Ikhlas, suratul Falaq, suratul Nas. Habis tiup dekat tangan, sapulah badan kita, seluruh anggota yang mana sampai. Jangan tinggal. Ni handphone tak tinggal, bacaan Quran tinggal. Nak tidur pun sampai handphone jatuh kat dada lah. Punya galib lah, penting sangat baca tu. Bukan apa, nak tengok dekat Lazada tu dia ada live, lelong. Siapa cepat tik, dia dapat. Jatuh kat atas dada lah. Punya seronok, ya Allah, Akbar. Ingatkan Quran jatuh kat dada, bukan tuan-tuan lah orang lain tak? Allah. Ini Quran tu jadikan kita punya harian pekerjaan kita. Yang ketiga apa dia? Wa ikhlaul batin. Iaitu latihkan diri kita mengurangkan makanan. Mengurangkan makan. Kalau ikut portion kita tuan-tuan, portion kita kalau ikut portion sunnah Nabi, seminggu Nabi makan lebih kurang 2.7 kg. Satu gantang Baghdad. Satu gantang Baghdad tu iaitu lebih kurang 2.7 kg lah. Ya tuan. Buka tak clear ya Allah. Baik. Kita kalau boleh seminggu lebih kurang dalam 2, untuk kita lah 3 kilo lah senang. 3 kilo maknanya satu hari itu portion makanan kita daripada subuh sampai ke malam
400 gram je bang. Ini nak belajar kehidupan makan tu jangan larung. 400 gram je. Tak tahulah kalau nasi, kalau pagi-pagi dan nasi lemak dah dekat 500 gram, maknanya dah melangkau satu hari punya kerja tu. Itu kalau nasi nasi lemak dengan rendang paru tak? Rendang paru, ayam peha, tak? Lontong lagi, roti canai 2 keping banjir, itu dah untuk 3 hari punya bang. 3 hari punya makan. Ini kalau kita makannya lebih banyak daripada amal, berat tu bang. Ini bukan tak boleh bagi makan. Makanlah. Kalau boleh sarapan tu sarapanlah. Portionnya satu hari itu lebih kurang 400 gram je. Itu ikut sunnah. Lebih daripada itu ikut diri kita. Macam mana nak kira, macam mana pandai-pandai lah tuan. Okey, baik. Wa ikhla'ul batin. Ini kita kerja hari-hari kita kena jaga perut kita ni, sebab itulah punca penyakit dan itulah menyebabkan kita rajin atau malas beribadah. Makanan itu punca dia. Yang keempat apa dia? Jangan tinggal amalan kita, iaitu qiyamul lail. Bangun malam. Tuan-tuan, Allah Taala dah bagi satu nikmat kat kita, malam-malam bangun kencing. Itu nikmat tau. Pukul 2 pagi, pukul 3 pagi bangun kencing. Kod haji tak ada bangun kencing. Hebat tau. Kalau dah sekarang ni, kalau ikut umur-umur sekarang ni saya tengok, biasanya pukul 3, pukul 4, mesti nak bangun kencing. Tidak, besok jemur tilam, orang sebelah tanya, "Oh Ji, awak jemur tilam. Nak cakap cucu, cucu tak ada. Nak cakap anak, anak pun tak ada, dah besar." Jadi nak cakap saya terkencing kat tilam, masalah. Jadi Allah Ta'ala dah cuit kita untuk bangun pagi-pagi. Betul Haji? Tak ada? Sedau-sedau pukul 7 baru sedau. Okey tu. Itu maknanya masih ganteng lagi. Kalau kita bekat-bekat kita ni, biasanya pukul 3, pukul 4 dah nak kencing. Betul tak? Bangun kencing lah, jangan tak kencing. Bangun. Dah bangun dah. Allah Ta'ala cuit kita. Yang masalahnya lepas kencing tu nak buat apa? Lepas kencing tu nak buat apa? Okey. Kalau rajin, ambil wudu, sembahyang tahajud. Itu rajin. Tak rajin, mata kelat lagi ustaz, cuma nak buang air je. Tak apa, pergi buang air. Bangun, duduk, sambil sebelum nak lelap balik kali kedua, jangan lupa doa. Itu juga qiyamul lail. Jangan risau. Macam doa. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir li dzambi ma taqaddama min dzambi wa la ta'akhir. Bacalah doa apa pun. Sebelum kita nak melelapkan balik, nak sambung tidur balik lah lepas kencing kan. Kalau bagus, lepas kencing tu terus tunggulah sampai subuh. Kalau mampu, kita tak bukan harian macam tu, sebab kita tak melatih diri kita macam tu. Tapi kalau tak melatih, kita cari yang mana paling-paling kurang pun berdoa pun dinama qiyamul lail. Dan yang kelima, jangan tinggal kita berdoa waktu subuh. Bila waktu subuhnya? Waktu daripada fajar shadiq sampai terbit matahari, sampai waktu subuh. Tu. Yang terbaik tu waktu doa waktu itu. Waktu subuh, lepas subuh tu, itu dah second kategori dia. Yang terbaik maknanya sebelum waktu subuh, sebelum azan subuh, kita buat sembahyang sunat 2 rakaat dan kita baca 20 ayat daripada Al-Quran, kemudian baca doa situ. Kalau ikut dalam hadis itu, doanya panjang. Nabi ajar doa panjang. Tapi tak disuruhlah ikut panjang gitu, mengikut kemampuan kita. Yang sebaiknya, sebelum masuk waktu subuh, kita munajat pada Allah Ta'ala. Banyakkan doa waktu itu. Ini yang ramai kadang-kadang orang tak dapat. Sebab dia datang, orang dah kamat. Datang orang dah kamat. In between, sebelum azan tu, banyakkanlah kita berdoa itu. Itu antara amalan harian yang jangan kita tinggal dalam waktu-waktu usia diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita nak beritahu anak-anak, biar anak-anak tu jadi amalan. Lepas tu, dah ada 5 perkara ni, yang lain tu tuan-tuan nak bagi campur tolak dan sebagainya, terpulanglah. Ini kadang-kadang yang 5 tu tak ada buat langsung.
Yang tu yang kita terasa rugi, hidup kita rasa macam kosong. Tak ada apa benda yang patut kita nak memberikan persembahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah tuan, boleh nak? Itu amalan bolehlah kita buat harian sikit-sikit. Nak buat banyak-banyak takut tak mampu. Imam Syafi'i kata apa? Kalau kamu tak boleh buat semuanya, jangan tinggal semua. Begitu. Baik. Ma'asyiral muslimin muslimat tetamu Allah yang dimuliakan, alhamdulillah kita sambung pengajian kita dalam bicarakan kitab 50 tanda-tanda orang munafik menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagaimana yang kita nak maklum bahawa orang munafik ini banyak tanda-tanda ataupun ciri-ciri mereka. Tetapi yang paling utama iza hadasa kazab. Itu yang pertama yang Nabi muttafaq alaih. Nabi kata tanda orang munafik yang tulen iaitu apabila dia bercakap dia berbohong, apabila dia berjanji dia mungkir, dan apabila dia diberi amanah dia khianat. Ini kalau ada tiga-tiga dalam diri kita, perangai ini, nescaya kita adalah munafik tulen. Kalau boleh kita elakkan. Daripada jadi munafik, daripada sifat-sifat munafik yang sahih yang Nabi jelaskan dalam Al-Quran, ada juga sifat-sifat munafik ataupun tanda-tanda orang munafik yang lain yang Allah Ta'ala rakamkan di dalam Al-Quran. Di antaranya iaitu tanda yang ke-28. Tanda yang ke-28. Ada coming soon 22 lagi. Mula 22, 2 tahun lagi lah nak habis. Sebab sebulan sekali. Hari ini yang ke-28. Apa dia? Tanda orang munafik yang ke-28 menurut kitab ini iaitu memakan harta anak yatim atau menyalahgunakan harta anak yatim. Dalam Islam, anak yatim bermaksud anak yang ditinggalkan mati oleh ayahnya semasa ia masih kecil atau belum dewasa ataupun dalam masa kategori dia belum akil balik. Jadi definisi yatim ni tuan-tuan, menurut pendapat-pendapat ulama dalam Islam, dia ada beberapa gelaran. Pertama namanya yatim. Yatim. Apa dia yatim? Iaitu anak yang belum baligh, anak yang belum baligh kematian bapanya. Itu yatim. Mana-mana anak yang belum baligh kemudian bapanya meninggal, bukan bercerai. Bercerai dia tak yatim. Ini bercerai pun masuk yatim. Senang betul main letak aja gitu. Jangan. Jadi pengurusan pihak pegawai syarak ni dia kena pantau bila orang hantar nama ni, kena buat bancian. Sebab takut kita sebagai pengurus ni termasuk pengurus ni yang makan anak yatim ni salah mengurus, termasuk juga orang yang memakan harta anak yatim. Jadi yatim ni tuan-tuan, maksud yang pertama iaitu kanak-kanak yang belum baligh, bapanya meninggal. Itu pertama. Yang kedua, nama bagi orang yang kehilangan ibu ayah ataupun hilang tempat bergantung. Kalau ayahnya meninggal, namanya yatim. Kalau ibunya meninggal, namanya aji. Dia kanak-kanak yang belum balik, ibunya meninggal. Kalau orang Melayu dipanggil yatim juga. Itu anak yatim tu. Pasal ibu dia meninggal. Kalau ibu meninggal bukan yatim namanya. Namanya aji. Dan ibu yang meninggal dia tak layak dapat kategori yatim. Dia tak dapat bantuan yatim. Tak boleh. Salah. Ini kena faham ni. Kita jangan pukul rata bila nampak ibu tak ada, yatim. Dia yang boleh mendapat bantuan ataupun mendapat hak sebagai yatim, iaitu bapanya meninggal. Bukan ibu. Kalau ibu meninggal namanya aji. Al-aji.
Tapi tak pernah dengar kan? Itu anak haji. Oh, dia kata, anak apa? Anak haji. Haji. Tapi tak pernah orang cakap lah kan. Orang cakap tu anak yatim, kesian dia. Misal, mak dia dah meninggal. Tak ada, bapaknya boleh nikah lagi, faham tak? Oh ji. Haji gelak. Dengar nikah lain gelak. Tak apalah, nak macam mana? Nak nunggu orang rumah meninggal baru berani kahwin? Kan? Nak macam mana? Masih hidup tak berani ya ji? Orang rumah pun pesan, abang kalau saya mati jangan nikah lagi. Kalau kubur masih merah. Wah, abang haji pun pening. Ya ji Ataupun kalau kubur saya basah lagi, abang jangan kahwin. Orang rumah pesan lah dulu, belum meninggal. Dah meninggal, tunggu. Kubur, tanahnya masih merah. Tak boleh menikah je. Haji terpaksalah cari cat warna putih ke warna hitam. Baru boleh menikah. Pasal nak pegang amanat isteri. Tak payah je. Hari ni kubur ni, besok boleh menikah je. Jangan risau. Faham tak? Dia kata, amboi, galaknya, lapornya, kelang kabutnya. Peduli orang cakap. Yang nak hidup kita. Faham? Yang cakap tu dia tak tahu masalah kita. Faham je? Ni cerita je. Mak Haji jangan marah. Yang kedua dia kata, abang jangan nikah lagi kalau kubur saya masih basah. Abang Haji pun tiap-tiap hari pergi kubur. Orang bercakap rajinnya Haji tu. Sayangnya dengan bini hari-hari tengok kubur. Rupanya nak tengok kubur bila kering. Tapi Mak Haji lagi cerdik. Dia pesan dengan anak dia, kalau mak meninggal jangan lupa jiruh hari-hari. Jadi dekat 2 tahun, kubur asyik basah je. Itu tak ada. Itu pun tak cik juga. Tak kira lah kering ke, basah ke, tenggelam ke, timbul ke, dah tukar nensan ke, lantak je. Boleh tak? Jadi ibu meninggal tidak termasuk anak yatim. Satu lagi namanya, kalau orang Melayu namanya yatim piatu. Ibunya meninggal, Allahumma salli sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Bapanya meninggal. Dua-dua meninggal lah. Kalau kita di sini dua-dua meninggal, namanya yatim piatu. Kalau salah seorang daripadanya meninggal, dipanggil yatim. Tapi kalau ikut pendapat ataupun menurut Islam, yang ibu dan ayahnya meninggal, namanya al-latim. Al-latim. Yang dua-dua meninggal. Ayahnya meninggal, ibunya meninggal. Al-latim. Kalau bapanya meninggal, yatim. Kalau ibunya meninggal, haji. Kalau dua-dua meninggal, al-latim. Itu istilah yang patut kita kena faham. Jangan pukul kata yatim piatu. Yatim piatu. Kalau kita bahasa kita, yatim piatu. Boleh pakailah kalau bahasa itu tidak menyalahi, boleh pakai. Tapi yang layak mendapat bantuan, yang layak diuruskan hartanya, iaitu kategori yatim dan yatim piatu ataupun latim. Yang layak. Jadi pihak-pihak pengurusan ni, pihak masjid, pihak pegawai syarak, dia kena tengok. Kalau ibu dia meninggal, dia bukan kategori yatim. Ini kena faham. Sebab maksud yatim itu orang yang kehilangan tempat bergantung, sumber mencari nafkah. Sebab itu dia yatim. Sebab itu orang itulah layak. Sebab itu hartanya wajib diurus dengan sempurna. Supaya anak itu terpelihara dari segi hak dia untuk Allahumma salli sayyidina Muhammad mendapat biaya kehidupan. Kalau ibunya meninggal, namanya kasih sayang ibu hilang. Itu saja. Tapi boleh cari kasih sayang lain je. Tapi kalau pendapatan tak ada, mana nak cari ni? Pendapatan. Begitu juga tengok. Kalau suaminya meninggal, bapaknya meninggal, ibunya bekerja. Ini pun kena tengok ni kategori-kategori ni. Jangan main lansam gitu. Kalau ayahnya meninggal, tak ada sumber pendapatan, tapi ibunya bekerja dan mampu untuk membiaya, dia juga terkeluar daripada senarai
mendapat bantuan. Jangan kita ingat bila itu. Sebab itu kena bancian perlu. Ini kita Sebab itu orang yang bertanggungjawab atau wali waris yang beramanah menjaga dan memelihara anak yatim. Jadi apabila berlakulah kes suaminya meninggal, sebab itu isteri dapat harta lebih, lebih hampir separuh. Kalau ada anak laki-laki, lagilah dia dapat banyak. Kalau begitu, mana ibu ayah cuma dapat 1/8 ataupun 1/12 ataupun 1/4. Ikut bergantung kepada kategori. Jadi, maka yang kita dapat pengurusan itu ibu. Maka adik-beradik yang sebelah bapa tadi, yang bapa meninggal tu, dia tak layak lah kalau ada anak lelaki. Kalau ada anak lelaki. Contohlah saya nak contoh, macam arwah abam kan? Kes arwah abam kan? Yang yang itu sebab dia ada anak lelaki. Maka adik-beradik dia tu tak boleh ambil. Dia cuma boleh mengurus, tapi dia tak boleh sibuk tentang harta. Sebab yang itu boleh dapatkan isteri dan anak. Ibu dapat bahagiannya. Itu je dapat tiga kategori itulah. Isteri, anak, lelaki tadi ada, dan juga ibunya ataupun ayahnya. Itu saja. Yang lain terhalang. Yang lain jangan sibuk. Jangan sibuk nak ambil harta tu. Sebab itu bukan hak dia. Ini kena faham ni. Kalau tak ada anak perempuan, itu cerita lain. Kalau tak ada anak laki-laki, cerita lain. Sebab ini kita nak jadi pengurus. Jadi pengurus ini waris. Waris ini biasanya jatuh kepada datuk. Kalau atuk ada lah. Kalau atuk tak ada, jatuh kepada Allah SWT, bapa saudara dan sebagainya. Kita tengoklah. Tapi kalau dia ada anak laki-laki itu belum balik, maka pengurusan itu diurus oleh ibunya dan waris yang mengurus, bukan waris yang nak berebut ambil harta. Ini kena faham ni. Jadi kita ni jadi kadang-kadang pak saudara, adik-beradik, waris ni kan, jangan lapor tentang harta orang tuan-tuan. Nak cakap apa? Jangan sibuk tentang harta orang. Sebab apa? Kita takut kita makan harta anak yatim. Walaupun kita ada hak di situ pembahagian kita, jangan sibuk tentang pembahagian kita. Tapi kita sibuk bagaimana nak ngurus harta orang yang ditinggalkan. Itu sepatutnya kita fikir. Bukan fikir, saya punya bahagian berapa. Jangan dipikir. Kadang-kadang kita ni mentang-mentang nama kita tersenarai dalam mempersakai, macam hak dia tak boleh nak dikolak, tak boleh nak tak boleh nak flexibility. Itu hak saya. Jangan, ni hak saya. Orang tu kira hak. Ini bila melakulah kematian seseorang, kita sebagai waris, jangan fikir tentang harta pusaka yang akan kita warisi. Tapi bagaimana kita nak mengurus anak yang ditinggalkan dengan harta yang ditinggalkan. Itu yang sepatutnya kena fikir. Sebab itu dalam kategori ini, Allah SWT Sayyidina Muhammad, Allah merakamkan memelihara anak yatim. Jangan sampai kita menggunakan harta itu untuk diri kita. Payah tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan termasuk orang yang mewarisi harta, jangan gembira sangat. Kena ingat ni. Saya tahu orang Melaka ni banyak tanah. Geran tanah sepoh. Udah kira pesaka, harta waris, harta adat, macam-macam lah. Jangan gembira sangat. Kalau kita sebagai pemegang amanah ataupun waris. Jangan gembira sangat. Kalau si mati tadi ada meninggalkan anak. Memang kita ada bahagian. Tuan-tuan jangan risau, kita ada bahagian. Itu Allah Ta'ala dah tentukan. Tapi jangan sibuk sangat dengan bahagian. Tapi bagaimana kita nak mengurus anak yang kita khawatir kita termakan harta mereka.
Bagi bagian dia. Kita dapat sikit pun tak apa. Sebab kita boleh cari lain. Sebab harta tu bukan harta kita yang cari. Si mati yang cari. Kebetulan kita berhak dapat harta itu sebab susul galur itu menyebabkan kita dapat. Kalau ikut masa dia hayat, mana kita dapat pun. Betul tak? Kita pun tak tolong top up harta dia. Kita dapat sebab dia tidak ada yang mewarisi. Maka kita termasuk waris. Kita ni bonus dapat harta peninggalan. Betul je? Dapat bonus. Bukan kita top up pun. Bukan kita bayar pun dia punya premium ke apa pun. Bukan kita beli tanah dia pun. Tak ada. Kebetulan dengan sebab pewasiatan, sebab pewarisan, mati seseorang itu, kita layak. Itu je. Masa dia hidup, kita tak ada kuasa pun tentang harta tu. Bila mati dia. Jadi, jangan rasa seronok sangat bila kita termasuk dalam ahli waris. Yang kita sibuk, bagaimana kita nak menguruskan anaknya dan juga isterinya. Dengan duit yang ditinggalkan, dengan harta yang ditinggalkan. Ini, ingat. Pegang ni. Sebab itu orang yang sibuk dengan harta orang meninggal, kita takut kita termasuk dalam kategori al-munafiqun. Kita takut. Dulu sampai bergaduh-gaduh kita dengar bab pengembagian harta. Bagian. Berat tuan-tuan berat. Sebab itu Allah dalam kitab ni kata, jika memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim adalah berdosa besar dan tergolongan orang munafik. Dosa besar tuan-tuan. Walaupun ambil satu sen. Walaupun RM1. Kita mengambil hartanya, bukan harta kita, harta anak yatim. Kalau seorang waris yang hebat, dia tahu ada anak buahnya yatim, kita lebih rela bagi bahagian kita kepada dia. Betul tak? Kot nak juga. Oh Ji. Buat harta ni tak boleh nak kata Ustaz. Oi. Kita ada anak buah kita. Anak buah ni contohlah. Anak arwah abang kita lah. Abang kita ada anak. Betul tak? Kan? Dia tak ada anak lelaki. Contohlah. Abang kita, dia berkahwin, dia ada anak perempuan. Anak lelaki tak ada. Maka ayah, atuk dah meninggal, mak, nenek dah meninggal. Yang ada ialah bapa saudara, saya adik-beradik. Abang saya adik, abang saya meninggal. Maknanya dia tak ada anak lelaki. Saya berhak dapat dalam pewarisan tersebut. Sebab dipangkat pak saudara. Faham ya? Contoh maknanya dia ada anak perempuan, dia tak ada anak lelaki. Kalau anak lelaki, dia penghalang saya dapat harta. Oleh kerana tak dapat harta, tujuannya saya dapat itu kerana saya kena jaga anak waris dia. Bukan kerana harta tadi. Tanggungjawab saya dapat bahagian itu sebab saya kena biaya anak buah saya yang perempuan ramai tadi. Faham tak? Bukan pasal saya dapat bahagian gharimah, untung harta daripada peninggalan arwah abang saya. Contoh saya nak beritahu. Kena fikir tu. Dari segi sekolahnya, dari segi pakaiannya, makannya, tempat tinggalnya, saya bertanggungjawab. Sebab saya waris dia. Bukan harta yang kita sibuk. Kita nak macam mana. Sehingga dia boleh berdikari, kalau ikut dalam hukum fiqah, umurnya lepas balik. Tapi kalau ikut dari segi pendapat-pendapat ulama, 18 tahun. Kalau dah 18 tahun, maknanya kita serah pada pihak anak di mengurus. Kalau belum itu, kita yang ngurus. Bila kita ngurus, jangan sekali-kali kita mengambil kesempatan dalam kita menggunakan harta anak yatim tersebut. Faham tak, Ji? Ini cerita bab pewarisan ni, tuan-tuan, kadang-kadang dia mabuk sikit ni. Tak apalah. Kadang-kadang jangan gembira sangatlah kalau kita termasuk dalam senarai orang yang mendapat harta.
peninggalan. Jangan gembira sangatlah. Patut kita rasa risau. Takut kita tersalah pengurusan. Boleh faham ya? Dah risaulah. Tanggungjawab kita sebagai mengurus tu. Harta tu jangan nombor satu. Ya, ini berpandukan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 10. Ya, Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Yang bermaksud sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu telah menelan api neraka sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Tuan-tuan, walaupun sesin, walaupun sepetin, walaupun seringgit, kita makan harta anak yatim dengan cara batil, cara zalim, bukan cara hak kita. Pihak pengurusan dia boleh gunakan harta anak yatim itu untuk beli minyak kereta, kita nak gunakan pengurusan, nak menggunakan dari segi maintenance untuk kita nak menjalankan proses, boleh mengambil untuk beli stamp, untuk beli dokumen, untuk tu boleh. Faham nanti? Tetapi jangan guna yang bukan hak kita. Hak bukan keperluan untuk menguruskan tu. Nak beli alat-alat tulis, itu perlu untuk kita nak melancarkan urusan pentadbiran. Orang kita ni satu lagi tuan-tuan, bila bab matinya dia tanya kenduri, buat tak? Kenduri. Ni meninggal, tak buat malam ni berapa? 3 hari? Buat 3 hari. Malam ni tak buat kenduri ke? Kenduri tahlil. Tanya kenduri tahlil Orang kita lah, tapi bukan orang sini lah, orang kita, faham? Kadang-kadang imam pun tanya, malam ni ada ke kenduri? Kawan tu pening lagi, isi suami dia meninggal, kan? Jangan sibuk buat kenduri bang. Takut dia ambil duit tu daripada duit harta anak yatim. Kita pula makan bagus, doa panjang, makan pula sedap. Biasanya kenduri-kenduri orang Melayu ni tuan-tuan, malam ketiga berat. Malam pertama kadang-kadang dibubur je, bubur. Malam kedua sop. Malam ketiga, yes. Itu yang bila buat kenduri 3 malam, hari ketiga ramai orang. Dia tahu dah. Betul tak Haji? Tapi kau orang sini lah. Jangan sibuk tentang kenduri. Kita takut ketika itu ada hak orang anak yatim, kita dah makan. Jangan sibuk. Kau nak buat kenduri, buat je. Tak ada makan pun tak apa. Kita buatkan kenduri. Kita buatkan doa, tahlil, habis cerita. Tak payah nak sibuk-sibuk. Suruh waris tu siapkan. Jangan. Sebab dia, harta ni kita tak tahu berapa banyak yang kita nak kena asing. Ni kita sibukkan kenduri buat apa? Kenduri bukan wajib. Ini kita kena jaga. Sebab tu saya bila orang panggil kenduri meninggal ni, saya tanya, kenduri duit dari mana? Yang orang datang sumbang. Okey tu gagah. Kan orang datang kan bila orang ziarah kematian, ada orang bagi sumbangan. Yang itu okeylah, boleh terima. Boleh terima lagi lah. Kalau kata ini daripada harta peninggalan, jangan suruh buat begitu. Yang terbaik dalam bab kita menyediakan makanan kepada keluarga si mati, jiran ataupun orang luar memberi makan kepada keluarga si mati. Itu yang tepat. Jiran ataupun komuniti masyarakat itu lebih aula menyediakan makanan kepada keluarga si mati daripada keluarga si mati menyediakan makanan kepada orang yang datang. Ini kena betulkan budaya-budaya kita ni. Kalau nak buat kenduri juga, pastikan bukan daripada harta, daripada peninggalan si mati. Boleh faham ya?
Kalau sumbangan orang ramai, maknanya itu adalah harta umum. Harta umum. Nak buat juga, buatlah. Saya bukan kata tak boleh buat tahlil. Tapi pastikan kita yang dijemput. Kalau hari yang ke-100, hari yang ke setahun tu, itu dah cerita lain. Ni yang baru meninggal ni. Kan? Kadang-kadang kita kenduri besok nak bulan Rejab, bulan Syakban kan, orang kita rajin buat kenduri arwah, betul tak? Itu dah bertahun dah tu, meninggal. Itu cerita lain. Itu memang dia keluar duit poket dia, itu cerita lain. Tapi bila berlaku kematian, pastikan harta anak yatim itu jangan sampai kita terguna untuk urusan yang bukan wajib pun. Ya? Bukan wajib. Boleh je sebab tu saya kalau orang panggil kenduri yang baru meninggal, saya tanya, ini duit dari mana? Biarlah orang nak marah, ustaz ni orang nak buat kenduri, banyak tanya pula. Kau panggil saya kena tanya lah. Sebab apa? Kita tak nak, takut termakan. Kita makan sedap je kan. Kutuk nombor 1. Kalau buat kenduri bagi mihun, kutuk. Orang kita ni suruh jemput, nak makan sedap. Kalau buat kenduri tahlil, bagi mihun. Mihun je. Besok confirm, doa potong setengah. Pasal semalam mihun. Sekali dia potong setengah, keluar pula ayam golek. Alamak, silap. Jangan buat kerja tuan-tuan. Jangan cari keuntungan dengan cara ibadah. Biar cari keuntungan dengan Allah, dengan jangan manusia. Beribadah ni ada orang dia cari untung untuk keredaan Allah, ada dia cari untung untuk kepentingan dia. Jadi kena hati-hati benda ni. Baik. Cuma ingat, Allah Ta'ala kata dalam surah Nisa, jangan sekali, walaupun 1 sen, walaupun RM1, walaupun 10 sen. Kita takut besok Allah Ta'ala kata apa? Dengan harta anak yatim yang kita makan itu, kita akan menelan api neraka. Tuan-tuan, dan kita telan api neraka, ingatkan dah selesai. Tidak. Setelah kita menelan api neraka, kita akan duduk dalam neraka yang menyala-nyala dalam tempoh maklumat. Dalam beberapa hari, beberapa tempoh-tempoh yang tertentu. Allahu Akbar. Tak pasal kan? Tak pasal. Jadi kita tak nak benda-benda ni berlaku pada diri kita. Sepatutnya kita raikan anak yatim itu agar mereka dapat menjalani kehidupan seperti orang yang ada bapa. Kita sebagai waris, kita raikan dia. Ini bila time sekolah, yang dapat pesaka tadi tak timbul. Bila tentang bagi kuasa faraid, masa tu dah timbul. Lepas tu komplain, kenapa aku dapat banyak ni, kenapa dia dapat banyak tu. Tapi bila anak ni nak pergi sekolah, anak ni nak berurusan untuk kehidupan, tak pernah tanya. Hak tu agak-agak tuan-tuan layak tak dapat waris? Malu lah. Kalau saya lah. Saya tahu. Biar kita apa daripada kita makan harta bukan hak kita. Wa iyazubillah min zalim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi dalam surah An-Nisa ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas berpatutan, dan janganlah kamu tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara penjaga mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari makan harta anak yatim. Apa maksudnya? Para ulama berkata, bagi setiap wali ataupun pengurus atau penjaga anak yatim, jika ia berada dalam keadaan miskin, jika dalam terdesak, memerlukan sangat, maka dibenarkan dibenarkan baginya memakan sebahagian harta anak yatim dengan cara yang baik, menurut sekadar keperluannya sahaja, demi tidak boleh berlebih. Demikian juga tidak boleh berlebihan, dan jika berlebihan maka ia menjadi haram. Jadi kita sebagai pewaris ataupun pengurus, penjaga kepada anak yatim yang kerana kita ini mewarisi harta peninggalan arwah tadi, kalau kita memerlukan untuk keperluan diri kita kerana kita jatuh miskin ataupun kita tidak mampu, baru kita boleh makan, baru boleh kita guna, ataupun untuk kepentingan anak itu.
Maknanya, kesimpulan daripada apa hak yang boleh kita ambil hanya untuk kebaikan dan kepentingan anak yatim, bukan kepentingan kita. Ini tukar kereta terus. Wah, tukar kereta. Kita yang bawa, bukan anak yatim. Tak ada. Walaupun anak yatim tu dapat naik kereta, tapi kena marah aja. Jadi tuan-tuan, hati-hati kita. Siapa yang termasuk senarai mempesakai, lihat anak yatim itu sebagai tanggungjawab, bukan gharimah, bukan keuntungan. Sebab kalau kita mengambil sedangkan kita tidak pemerlu, adalah hukumnya haram, berdosa besar, dan termasuk dalam kategori al-munafiqun, orang yang dinamakan munafik. Jadi hati-hatilah tuan-tuan. Bagi saya lah, kalau saya dari segi peribadi, biarlah saya tidak mewarisi harta, walaupun saya berhak mewarisi, biar saya serahlah harta itu daripada saya mewarisi. Bukan nak kata kaya, tidak. Daripada kita takut tersalah. Dalam bab peraturan tu dia ada bahagian-bahagian. Bila agihan nampak macam tak sama rata, dia ada sifat mesti ada dengki dan iri. Jadi kita, bagi saya lah, kalau saya lah, saya untuk memilih, sama ada saya diberi hak, walaupun saya ada hak, dengan saya menyerahkan hak itu, saya lebih memilih menyerahkan hak itu daripada saya mengambil. Biarlah saya cari harta saya sendiri, daripada saya dapat harta yang bukan usaha saya, tapi atas dasar saya mewarisi. Sebab apa? Kita bagi pada anak yatim sebagai satu sumbangan kepada anak. Bukan anak orang lain pun. Anak saudara kita kadang, anak buah kita, betul tak? Mereka juga mewarisi harta kita. Jadi lebih baik. Terpulang pada tuan-tuan, itu pandangan saya. Saya bukan kata itu hukum. Kalau tuan memilih, saya nak hak saya, ambillah. Tak ada masalah. Tetapi jangan sampai kita terambil hak anak yatim. Hak orang lain pun kita kena pulang, apatah lagi anak yatim. Sebab apa? Kerana mereka itu. Sebab ramai ulama-ulama termasuk Nabi SAW adalah golongan yatim. Imam Syafi'i yatim. Ini. Sebab itu yatim ni kebanyakan orang-orang sahabat yang dekat dengan Nabi SAW. Jadi sebab itu yatim ini tuan-tuan adalah sesuatu yang dekat dengan Nabi. Sebab itu kita kena perhati. Bila bab yatim ni, kita ingat Nabi. Ingat Nabi itu ke apa? Jangan sampai kita salah mengurus. Sebab Nabi beri amaran yang besar tentang mengurus anak yatim. Kita dalam qaryah ni tuan-tuan, mengurus anak yatim, biar banci, buat bancian. Bila hantar senarai orang kita, biarlah kita buat bancian. Jangan kita rasa lebih kurang. Jangan. Bahkan kita selalu bila bulan Muharram kan selalu meraihkan anak yatim kan. Letakkan kategori anak yatim mengikut perspektif Islam. Jangan mengikut perspektif orang Melayu. Kadang anak tu dah besar. Kadang yang meninggalnya ibu. Kan? Ini kena tengok. Jangan bubuh je, senang kerja. Orang dah bagi, kita percaya je. Tak percaya tu satu hal. Tetapi kita kena buat kerja sikit. Banyak. Tengok. Ada tak sumber pendapatan. Kalau misal kata suaminya meninggal, bapaknya meninggal, maknya kerja. CEO. Maknya CEO, guru besar. Contohlah kan. Guru besar. Maknya guru besar. Masuk ke kategori anak yatim ke? Maknya nak datang pergi masjid pun, nak ambil bantuan pun terkesing-kesing. Guru besar. Jadi benda-benda macam ni bukanlah kita kata dia tak layak. Tengok. Kan dia kategori kan. Kalau lah suami tadi meninggal, dia pun ada insurans. Dekat 1 juta, dia meninggal dapat 1 juta. Masuk anak yatim ke tadi? Jadi benda-benda macam ni tuan-tuan kena tengok. Biar kita susah sikit daripada kita tersusah di akhirat itu.
Mungkin dia kata, alah kita buat je lah Ustaz, nyanyi dia. Ada peruntukan kita bagi je, bagi. Jangan terlalu mudah dari situ. Kena hati-hati. Sebab dia ada kira-kira. Kalau tak ada kira-kira, kita kata lansam macam bantuan gitu, senang. Pasal dia ada dipersoalkan. Bila silap mengurus, takut kita besok dihumban oleh Allah Ta'ala ke dalam api neraka. Bukan kerana kita buat dosa banyak. Bukan kerana kita buat maksiat. Tak ada. Pasal kita ngurus anak yatim. Satu lagi nak pesan kepada jemaah sekalian. Ramai orang dia suka bagi zakat kat anak yatim. Bagi zakat kat anak yatim, rumah anak yatim dan sebagainya. Tuan-tuan kena ingat, anak yatim bukan asnaf. Bukan asnaf, dia asnaf 8. Fakir, miskin, amil, orang yang berhutang, mu'allaf, orang yang nak merdekakan, fisabilillah. Satu lagi apa ni? Ibnu Sabil, orang yang terputus bekalan. Dia tak disebut anak yatim. Anak yatim itu dapat hak asnaf sekiranya dia fakir atau miskin ataupun kategori lain tadi. Ramai. Siapa yang bayar zakat ke rumah anak yatim, zakatnya tak sah. Dikira sedekah ataupun infak biasa. Maknanya hukum zakatnya tak lepas. Ini kena ingat ni. Alamak Ustaz, dah bagi dah Ustaz. Dia kena bayar lain. Dah bagi dah dulu. 20 tahun dulu Ustaz saya dah bagi ke anak yatim. Saya anggap dia sedekah. Bukan anggap dah zakat. Zakatnya tak lepas. Dia tertanggung lagi zakatnya. Walaupun dia dah bagi jumlah yang banyak. Itu dikira sedekah ataupun infak saja. Dia tidak kira zakat. Jadi kalau tuan nak bagi sumbangan ke rumah anak yatim, bagi. Tak ada masalah. Nak bagi sedekah ke rumah anak yatim, bagi. Tapi kalau atas nama zakat, tak boleh. Kecuali rumah anak yatim itu dikategorikan fakir, miskin. Kita patut kena tanya. Kadang-kadang dana rumah anak yatim ni, banyak aset dia. Jadi nak bagi sumbangan, tak ada masalah. Nak bagi hadiah, tak ada masalah. Nak wakaf, tak ada masalah. Tapi kalau bab zakat, tidak sah bagi kepada anak yatim. Sebab dia bukan asnaf. Kecuali anak yatim tu mungkin seorang dua fakir. Kita boleh bagi yang seorang dua. Dia tak boleh bagi semua. Sebab yang semua tu, dia cuma tak boleh mengurus harta. Sebab bawah umur. Hartanya banyak. Ini selalu orang kita dia silap. Jadi bab-bab tu kita kena tanya kepada ahli dia. Ini sebagai peringatan saya lah. Saya ingatnya siapa yang dah bayar zakat kat rumah anak yatim, tuan-tuan kena buat zakat lain balik. Yang itu anggapkan sedekah ataupun pembiayaan, infak ataupun sumbangan saja. Dia tak gugur kewajipan zakat dia tu kepada tempat yang bukan dia. Boleh tak? Sama juga bagi zakat kat janda-janda. Janda. Maaf cakap Mak Haji jangan marah Selalu janda. Tu janda. Tengoklah janda tu, tengok tanah 10 ekar janda dapat. Contohlah. Mak Haji tengok lain macam tengok saya. Sabar pula, ni cerita lah. Kan? Jangan berasa. Jadi kalau memang kadang-kadang kata tu janda, ibu tunggal. Ibu tunggal bukan semua janda layak. Kalau dia janda, dia tak ada harta, dia masuk kategori fakir miskin, baru layak. Sama juga kadang-kadang daging korban. Semua hantar rumah janda. Kesian dia. Semua masjid hantar tu janda. Ibu tunggal. Dekat 10 masjid bagi dekat 10 kilo dapat kan. Dah bagi satu sudahlah sebagai hadiah, bukan kelayakan. Ada orang kampung dia letakkan kategori dia ikut senang je lah. Tu janda. Tu sunggal tu Sian ni janda tu Janda rumah sewa ada 5. Ji, rumah sewa ada 5. Tapi rumah dia macam nak roboh, biasalah. Dia nak macam nak roboh, cerita lain. Tapi tengok dia ada tak aset.
Rumah sewa ada 5 je. Janda seorang-seorang, rumah sewa ada 5. Nak bagi ke? Ji, nikah dengan dia lagi bagus. Gurau je ya. Ini kadang-kadang yang ini dari segi pengurusan ni tuan-tuan, jangan kita cincai bagai lah. Kena tengok benda macam ni. Kadang-kadang orang kampung kata, dia janda tak dapat, yang tu dapat. Dia ukur gitu. Dia tak cerita yang tu ada 5 biji rumah sewa, yang ini basikal je ada. Jadi kita tengok kategori kita. Contoh saya nak beritahu. Jadi tuan-tuan, dalam bab-bab pengurusan ni tuan-tuan, kita kena jaga, kita kena hati-hati. Takut kita tersilap, kita tersalah, besok kita didakwa oleh Allah SWT. Baik tuan InsyaAllah. Jadi lebih detail tu tanya dengan pakar-pakar faraid dan sebagainya. Untuk pembagian. Tapi saya nak cerita di sini tentang harta anak yatim, pastikanlah jangan kita sibuk dengan hartanya, tapi kita sibukkan bagaimana kita nak mengurus anak tersebut. Itu lebih aula daripada kita sibuk. Sebab takut kita tersilap. Jadi sekadar itulah untuk pagi ini, mohon maaf daripada saya. Hati-hatilah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada menjaga anak yatim, tahniah saya ucapkan, kerana Nabi cukup gembira kalau ada umat-umatnya yang memelihara ataupun menjaga anak yatim. Maka Allah Ta'ala rahmati kita. Cuma hati-hati dalam kita nak mengurus harta mereka. Apabila mereka sampai waktu tempoh yang dia boleh mengurus hartanya, serahkan dia pada dia. Serahkan terus pada dia, supaya kita tidak didakwa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi sekadar itulah untuk pagi ini. Jumpa lagi. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisal muslimin wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bi ta'wil ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.